Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Hari ini saya berada di Kuala Tahan untuk menyaksikan Rimba Raid tahun 2022. Rimba Raid ni satu perlombaan lasak motosikal yang dilakukan dalam hutan lah. Nama dia pun Rimba Raid kan. Dan tahun ni dia dilakukan ataupun dia dianjurkan di Kuala Tahan. Mereka akan masuk laluan hutan sejauh lebih kurang 160 km sampai ke Kampung Pagi besok hari Sabtu 24 bulan. Dan hari ni kita sampai awal lah untuk melihat semua peserta-peserta tiba untuk pemeriksaan dan persiapan untuk perlombaan besok. Go, hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain. Okay, hari ni kita ada dekat starting point lah untuk Rimba Raid. Perbezaan kali ni ialah kalau sebelum ni depa flag off terus masuk hutan. Kali ni dia dah buat macam sikit lah short stage, bukan stage lah. Dia macam ada buat satu short loop untuk photographers dan untuk spectator tengok. So dia punya feature utama ada dekat depan tadi tu ada macam uneven surface. Depa pakai kulit balak lah berbagai semua. Kemudian ada lompat sikit. Dan kalau apa tengok dia pushing. Lepas tu ada orang kata water feature lah. Bukan water feature, ada lompat tu cantik kan. Tak tahu apa dalam. Pandai-pandai lah apa. Lepas tu sini agak laju juga. Lari laju sini. Lepas tu dia ada corner macam very tight turn lah kat ujung tu. Dan permukaan memang sangat tak rata. Kalau hampa tengok permukaan ni, ini untuk mereka-mereka yang memang kaki off-road lah. Biasa-biasa macam orang kat sini dia nanti akan mendapatkan masalah lah. Sebab geng-geng off-road kat sini semua kena dia laju lah, power out baru dia cantik. Sebab permukaan tak rata, kena bagi tayar depan ni. Jadi perlombaan dalam hutan ni dia kira memerlukan beberapa perkara yang penting lah. Antaranya ialah rider punya etiket lah, di mana pihak penganjur mengingatkanlah bahawa benda ni dalam hutan. Jadi pertama sekali kena tengoklah, kalau kata hang tu dah ada bawa perlahan, bagilah orang lain potong. Dan kalau kita nampak orang jatuh cedera tu, ambil courtesy lah, tengok kan, tolong perhatikan. Tak wajib tapi tolonglah pasal dalam hutan kan. Dan kalau kita jatuh pula dan kita tak cedera, just cakap kat yang lalu tu jangan berhentilah, tak apa, jalan lah kan. Kita penat ke, terkendon ke apa kan, perlukan masa nak bangkit ke, teruskan. Dan laluan ni sejauh lebih kurang dalam 150 lebih kilometer. Dan dijangka yang paling laju akan boleh menghabiskannya dalam masa 3 jam lah. Maksudnya purata kelajuan 50 km dalam hutan. Jadi kat situ memang satu laluan yang laju lah. Cuma tahun ni mereka bezanya dengan 2018 ialah banyak sikit laluan yang agak lebar dan boleh bawa dengan laju. Tapi ada satu section yang dipanggil Bukit Taubat. Jadi Bukit Taubat ni memang satu cerun yang agak tinggi, di mana mereka memanjat tak silap 700 meter dalam jarak tak sampai 2 km lah, ke 3 km macam tu lah. So kira curam lah, lepas tu panjatan yang curam dan memerlukan stamina lah dan juga kecekapan untuk mereka-mereka nak panjat bukit ni sampai ke atas. Dan akhirnya kita tak ada footage di sini. Kalau you nak tengok, you pergi masuk Facebook, cari Rimba Raid 2022, akan ada punya footage Bukit Taubat. Dekat situ memang kita tengok rider-rider yang lambat sikit ni dia menjadi masalah sebab ada yang start mula jatuh dan sangkut kat situ. Dan dikatakan ada traffic jam lah, 3 jam traffic jam kat situ disebabkan pelumba-pelumba dah banyak sangkut kan. So banyak yang sangkut kat situ tak dapat habiskan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Jadi dia orang tidak DNF lah, cuma dapat completion certificate. Jadi itulah dia percabaran Rimba Raid tahun ini. Obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief.
They're deceived with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. What's that? This is the easiest year, I think, so far. It was fast and it was flowy. There wasn't a lot of technical riding. It was just all high speed, really. Is it because it's dry? Yeah, it was dry and it was wider. So this is probably the easiest I think it's ever been this long. I've been here 2018, 2019. This is the easiest year, I think, personally. So No wonder it's a big pretty quick today. I was kind of hoping it would rain because I like slow and hard. I don't like high speed. High speed is not really my thing. Di akhir perlumbaan jelas peserta-peserta daripada Thailand menguasai hampir keseluruhan perlumbaan inilah. Dikatakan mereka telah mengadakan saringan di sana dan hanya yang terbaik saja datang untuk beraksi di Rimba Red 2023 kali ini. Kali ini ada 4 kelas, iaitu kelas C Enduro Rally dan kelas C DP Rally. Jadi Enduro Rally ini mempunyai enjin antara 250cc hingga 800cc single cylinder, dan pelumba Malaysia di sini mengatasi yang lain. Dia menunggang KTM 300 EXC dengan masa 3 jam 4 minit 37 saat. Diikuti oleh pelumba Thailand Chai Poit Sanggarun, juga KTM 350, masa 3 jam 14 minit. Tempat ketiga pula daripada Singapura yang melengkapkan perlumbaan dalam masa 3 jam 19 minit. Jadi dalam kelas C DP Rally, iaitu enjin single cylinder antara 250 hingga 800cc, yang kedua dilepaskan. Pelumba Thailand Tripod Bunta 2 jam 55 minit. Itu masa yang sangat-sangat pantas. Dia menunggang CRF 250L Rally. Rakan senegara Manap Abdul Kari tempat kedua dengan 3 jam 11 minit 44. Dan yang terakhir dalam kelas ini Mark Dustin Richardson daripada Kanada dengan waktu 3 jam 20 minit 40 saat. Dalam kategori ketiga ialah kelas B, iaitu motorcycle adventure 2 ataupun lebih silinder antara 250 hingga 999cc. Pelumba pertama yang melintasi garisan penamat ini yang mengejutkan ialah Safwan Samruk dalam masa 2 jam 51 minit. Tak cukup dengan itu, dia diikuti oleh Suradet Tawilap 30 saat di belakangnya, pada itu 2 jam 51 minit 58 saat. Dan ketiga oleh Charot Kumchat dengan masa 3 jam 9 minit 38 saat. Jadi tiga-tiga podium dia kawal. Dia orang menaiki Yamaha Tenere T7. Ini dia orang punya favourite motorcycle lah. Untuk yang tempat kedua dan tempat ketiga tu. Kelas A pula ialah motor besar lah yang mempunyai enjin lebih daripada 1000cc. Pelumba pertama ialah Tiraputai daripada Thailand, 3 jam 8 minit 43 saat. Rakan senegara Pisanu Cima 3 jam 21 minit 3 saat dalam tempat kedua. Dan pelumba Malaysia Alan Eng 3 jam 53 minit 56 saat. Ketiga-tiga menunggang CRF 1100L Africa Twin. Secara keseluruhannya, masa yang dicatatkan oleh Safwan dalam kelas B terlalu pantas lah. Jadi dia orang menang keseluruhan tempat pertama, kedua dan ketiga. DP Rally lah yang memenangi semua ni. Jadi secara keseluruhannya, tempat pertama dimenangi oleh kelas B, iaitu Safwan tadi. Dan tempat kedua dia menyerahkan senegara juga dalam kelas B, Suradet. Dan Tripod iaitu kelas C DP Rally. So the Enduro tak dapat menduduki tempat ketiga teratas pun. Ini satu yang agak mengejutkan jugalah. Kalau mengikut analisisnya, Safwan dan Suradet ni dia telah memotong 100 pelumba lain yang bermula daripada depan. Dan terdapat 8 pelumba Thailand dalam 10 kedudukan dalam kelas A, manakala 8 lagi dalam kedudukan 10 teratas kelas B. Dan 3 pelumba daripada negara itu berada 5 tempat teratas untuk kelas C DP Rally. Faktor yang menghasilkan penguasaan Thailand inilah kerana mereka ada pusing kelayakan Road to Rimba Red. Jadi Rimba Red dah menjadi satu event yang besar sehingga mereka melakukan saringan di sana.
untuk menjadikan untuk berlatih lah, kemudian untuk mempertahankan nama dia orang di GV Rimba Red ni. Dia daripada 241 pelumba yang mendaftar, 223 yang sebenarnya betul-betul masuk ke dalam, dan daripada situ 99 tak dapat habis kerana masa telah tamat lah kan. Ini kerana terdapat, macam saya cakap tadi lah, ada traffic jam dekat Bukit Taubat, jadi menyebabkan mereka tidak dapat memasuki sektor akhir tu sebelum waktu terakhir. Jadi maksudnya dia tak dapat habiskan lah, 99 tidak dapat habis. Tahun ni ada 14 negara daripada Kanada, Amerika Syarikat, Colombia, UK, Belanda, Itali, Poland, Australia, Jepun, Vietnam, Thailand, Singapura, Indonesia serta Malaysia. Rimba Red ni dikatakan perlombaan off-road adventure yang terbesar di dunia. Perlombaan ini disanction oleh Motorsport Association of Malaysia, juga dia salah satu agensi berkanun yang diiktiraf oleh FIM lah. FIM ni kiranya the world body yang govern all motorcycle racing. So tahniah kepada GV dan juga Rimba Red kerana menganjurkan satu acara yang cukup menarik dan cukup mengujakan. Kita harap dapat bersama lagi dengan mereka di tahun depan. Ini senarai final classification. Go, 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 go.